A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Anbiya ayat 106. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawma natwi as-samaa'a katayyi as-sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Maksudnya pada hari kami gulung langit bagaimana digulungnya lembaran-lembaran bagi kitab. Sebagaimana kami mulakan awal ciptaan, begitulah kami kembalikannya. Janji itu adalah wajib ke atas kami dan sesungguhnya kami pasti akan laksanakannya. Pengajarannya, pertama, kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla yang boleh melipat dan menggulung langit-langit bagaimana manusia menggulung atau melipat kertas. Yang kedua, ayat ini sebagai bukti yang jelas. Ayat ini sebagai bukti yang jelas bahawa Allah berkuasa mencipta kembali manusia setelah manusia telah mati dan hancur. Sebagaimana dicipta di pertama kali. Yang ketiga, hari akhirat adalah satu kepastian demi untuk menegakkan keadilan ke atas semua manusia. Kerana pada hari akhirat sahaja manusia akan mendapat balasan
yang paling adil di atas apa sahaja perbuatannya semasa di dunia. Ayat 105. Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah mencatat dalam kitab-kitab daripada langit ataupun kitab Zabur dari selepas ia tercatat di Lauh Mahfuz, sesungguhnya bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Pengajarannya pertama, hanya orang beriman dan soleh sahaja yang berhak mendiami bumi Allah. Sama ada di dunia atau di akhirat. Yang kedua, ayat ini memberi berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahawa mereka akan kembali menguasai dan mendiami Mekah setelah mereka dizalimi dan diusir oleh orang-orang musyrikin. Yang ketiga, selagi mana orang Islam tidak beriman dengan dan beramal soleh dengan erti kata yang sebenar, maka selagi itu mereka tidak akan dapat mengatasi orang-orang kafir dan menguasai dunia. Bahkan mereka akan terus dihina dan ditindas Okey, cukup lah. Okay, ayat 106 kaitan dengan ayat lepas. Setelah Allah menceritakan dalam surah Al-Anbiya, iaitu kisah para Nabi sebagai ibrah, sebagai panduan kepada Nabi kita SAW dan kepada para sahabat dan juga kepada umatnya, dan juga sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Nabi dan juga mereka yang melakukan kerja dakwah.
Maka ayat hari ini Allah simpulkan. Allah simpulkan dalam banyak para nabi dan dalam banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, apakah yang terbaik? Apakah kitab yang terbaik? Apakah panduan yang terbaik dibanding dengan para nabi dan kitab-kitab dahulu? Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya, fi, pada ini. Apa maksud ini? Al-Quran. Ini ialah Al-Quran. Jadi kesimpulannya, sesungguhnya pada Al-Quran ini, la apa dia? Lam apa dia? Pasti. Dipanggil apa ni? Apa dia? Oh, yang ni usap ni. Yang usap letak kat sini. Lam apa dia? Harfu taukid. Jadi dalam ayat ini ada berapa harfu taukid? Satu ke dua? Pertama, inna. Yang kedua, lam. Jadi bila Allah guna harfu taukid, satu menunjukkan perkara yang Allah nak bagi itu adalah benda yang besar dan penting. Apatah lagi Allah menggunakan dua harfu taukid. Dan juga menunjukkan apa yang Allah nak sampaikan manusia tidak percaya, tidak yakin. Contohnya, al-insan. Manusia fi khusrin. Manusia dalam kerugian. Umum. Bila kita jumpa orang je, contohlah orang tak beriman, kita kata awak ni rugi. Dia percaya ke tak? Tak percaya kan? Sama-sama kita miskin, dia kaya. Dia pakai emas, kita pakai kancil. Jumpa dia kata pakcik ni memang rugilah. Dia percaya tak? Tak percaya. Bila tak percaya, Allah guna harfu taukid. Inna, satu. Yang kedua, lam. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Betul kan? Kecuali, ada kecuali tak? Kecuali yang ada 4 sifat. Dan 4 ni mesti sekaligus. Bukan salah satu. Pertama, asasnya mesti beriman kepada Allah. Yang kedua, tanda dia beriman, beramal soleh. Tapi tak cukup dengan beriman dan beramal soleh. Mesti ada 2 lagi, iaitu yang ketiga berpasal dengan kebenaran. Yang keempat, jadi kalau kita ada tak beriman kepada Allah? Jawab je lah, insyaAllah. Ya. Yang kedua, beramal soleh tak? Kenapa susah nak jawab dah? Umur dah 50 tahun, takkan tak ada amal soleh? Amal soleh kan? Okey. Yang ketiga, saling berpasal dengan kebenaran. Ada? Allah tak sebut berpasal dengan siapa. Allah guna perkataan tawasau. Tawasau apa makna? Saling berwasiat. Satu, Allah guna perkataan wasiat. Allah tak guna perkataan nasihat. Menunjukkan apa? Di antara nasihat dengan wasiat mana lebih penting? Yang mana manusia lebih ambil berat? Wasiat ke nasihat? Contoh kita nak bagi tahu pada anak-anak kita. Nak, mak nak nasihat ni. Dia tak tahu je. Besok kita kata, mak nak bagi wasiat ni. Dia bagi perhatian tak? Kenapa?
Dia sedih ke dia gembira? Gembira kan? Jadi wasiat ni satu benda yang penting dan wajib dilaksanakan. Jadi Allah guna wasiat. Yang kedua, saling. Dua pihak, tiga pihak. Tak boleh sorang-sorang. Dan Allah tak sebut saling memberi nasihat kepada siapa. Maka, mesti bagi nasihat pada siapa? Siapa saja umum. Mar'a minkum mungkaran. Siapa saja melihat kemungkaran. Daripada siapa saja yang melakukannya. Kan? Okey, ini yang ketiga kan. Tawasau bil haq. Yang keempat, tawasau bis sabri. Yang keempat, saling berpesan dengan kesabaran. Dan sabar kenapa yang keempat? Sabar ni penting tak? Tapi kenapa yang keempat? Kenapa tak yang pertama? Semua manusia rugi kecuali orang yang sabar. Lepas tu beriman, lepas tu beramal soleh. Apa dia? Sabar kena ada ujian. Apa ujian? Ujian paling besar dalam hidup apa dia? Ujian paling besar dalam hidup apa dia? COVID-19. Bukan. Ini ujian paling besar dalam hidup ni. Iaitu berdakwah. Sebab itulah sabar, Allah kata wajib kamu berpesan dengan kesabaran setelah ada yang ketiga. Biasa orang sabar nak cari dunia. Kan? Sabar sebab sakit. Tapi tak ramai sabar apabila berdakwah. Betul? Tak ada pun. Yang keempat ni biasa tak ada. Sebab tidak ada yang ketiga. Ustaz, saya okey je. Tak ada siapa marah pun. Yalah, kamu tak buat kerja dakwah. Siapa nak marah? Orang lagi suka kan? Jadi sekarang Allah kata semua manusia rugi kecuali ada empat ni. Yang beriman mungkin kita beriman. Yang kedua beramal soleh mungkin ya. Tapi masuk ketiga, ramai tak buat kan? Okey. Siapa yang buat ni? Angkat tangan. Siapa buat? Pelajar tak apalah, tengah belajar kan? Itu pun dah berdakwah kan? Saya baik masuk agak dah. Siapa yang dah buat nombor 3 ni? Dah buat? Buat kepada siapa? Anak je. Daripada dulu sampai sekarang anak je. Tak ada orang lain je. Kawan-kawan. Kawan-kawan je. Macamlah ramai sangat kawan dia. Kan? Bila kita buat kerja dakwah, ada sabar tak? Jadi siapa yang tak buat kerja dakwah, saya kata awak memang rugi. Dia percaya ke tak? Tak percaya, kan? Cuba cakap pada orang selalu pergi solat masjid, selalu pergi umrah, selalu pergi melancong. Tapi dia tak buat kerja dakwah, saya kata awak confirm rugi. Dia percaya ke tak? Tak. Sebab tu Allah guna dua harfut taukid. Kamu nak percaya ke, tak percaya ke, kamu memang rugi. Kecuali kamu buat dua yang terakhir ni. Okey? Jadi sekarang dalam ayat kita ni Allah nak beritahu apa ni? Sampai Allah guna dua harfu taukid. Inna fi haza, dalam ini iaitu dalam Al-Quran pasti ada balaghan. Apa makna balaghan? Satu, kifayah. Yang kedua, usulan. Apa makna kifayah? Cukup. Fardu kifayah kan? Apa makna fardu kifayah? Kalau dah ada sekumpulan dah buat, yang lain dah tak boleh cukup. Itu makna kifayah. Cukup. Jadi apa maksud? Sesungguhnya pada Quran ini pasti cukup. Apa maksud dia? Siapa faham? Apa dia? Tak ada yang lain? Cukuplah Al-Quran. Tak perlu yang lain. Sesungguhnya pada Al-Quran ini cukup. Untuk apa ni? Untuk segala-galanya.
Kalau kamu nak bahagia kat dunia, dengan Quran. Nak bahagia akhirat, dengan Al-Quran. Kalau kamu nak terbaik di dunia, dengan Al-Quran. Ustaz, tak payah belajar yang lain. Allah kata cukup dengan Quran. Ada tak Allah kata, inna fi haza wal matematik wal geografi? Ada? Tak ada. Jangan salah faham. Bukan tak perlu belajar matematik. Bukan tak perlu belajar sains. Tapi, kalau kamu belajar Quran saja, kamu akan jadi terbaik. Tanpa yang lain. Tapi kalau kamu belajar Quran dan campur dengan subjek yang lain, itu bonus. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi, ada tak belajar selain pada Al-Quran? Apa dia? Subjek apa? Tak dianggut. Ha? Apa? Umar, Osman, apa dia belajar selain pada Al-Quran? Ha? Bisnes tu sebelum datang Al-Quran lagi. Bisnes tak payah belajar, betul tak? Teman-teman sekarang kan, tak lulu PMR pun boleh jadi kaya. Jual online kan. Bisnes tak payah belajar. Cuma perlu pada pengalaman. Betul tak? Nabi berniaga dengan Khadijah, dia belajar kat mana? Ada ambil kursus. Usahawan. Tak ada kan? Sebab itulah, dengan sebab Al-Quran lah menjadikan Abu Bakar, Umar orang yang terbaik. Walaupun mereka hanya belajar dengan Nabi, belajar dengan Nabi, iaitu Al-Quran dan hikmah. Abu Bakar menjadi yang terbaik. Nabi kata apa dalam satu hadis? Cuba tunjuk hadis. Bukan ini. Satu. Okey. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abi Sa'id dan disahihkan oleh Syekh Albani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlad darajat." Sesungguhnya ahli darajat. Darajat ni tingkat-tingkat, pangkat-pangkat, kedudukan al-ula yang paling tinggi di syurga. La yarahum, pasti mereka ni yang berada di tingkat tinggi di syurga akan dilihat oleh siapa? Man tahtahum, orang yang di bawah mereka. Kama tarawna an-najma at-tali', sebagaimana kamu melihat bintang yang terbit fi ufukis sama, di apa ufuk? Di hujung langit. Dan wa inna Abu Bakar wa Umar minhum, dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah minhum, daripada ni kalangan ahli syurga yang tertinggi. Jadi tingkat syurga Abu Bakar dan Umar dengan tingkat syurga orang di bawahnya seumpama apa? Jarak dia, syurga Abu Bakar macam bintang di langit. Nampak kecil sebab bukan benda tu kecil, tapi sebab jauh tinggi. Dan syurga bawah sikit macam kita di bumi. Nabi kata tempat ini ada antaranya ialah tempat Abu Bakar dan Umar. Apa yang menjadikan Abu Bakar dan Umar dapat tempat yang tertinggi? Al-Quran. Sedangkan Umar kita tahu sejarah hidup dia, orang yang paling jahat, paling keras hati. Tiba-tiba bila masuk syurga tertinggi. Yang menjadikannya ialah Al-Quran. Ada tak selain pada Al-Quran? Tak ada. Itu makna balaghan, cukup. Kita balik pada ayat kita. Ada tak pernah kita dengar orang yang ada ilmu Al-Quran, hidupnya hina, hidupnya merempat? Tak ada. Tapi ramai tak kita dengar orang pendidikan tinggi, kadang-kadang profesor tapi dihina, hidupnya hina? Ramai. Sebab apa? Apa saja ilmu selain pada Al-Quran, dia tak akan ke mana. Jadi Quran cukup. Siapa yang tidak ada Quran, sebenarnya dia belum ada apa-apa. Dan siapa yang ada Al-Quran, sebenarnya dia telah memiliki apa-apa. Okey? Dan sebab itulah Allah suruh kita jadikan Nabi dan para sahabat sebagai ikutan. Sebab apa? Sebab mereka ada Al-Quran je. Okey, makna kedua ialah
usulan. Apa makna usulan? Usul ni penyampai. Iaitu sesungguhnya pada Al-Quran ini pasti akan menyampaikan kamu kepada mana? Ke tempat yang paling manusia nak, iaitu kebahagiaan yang kekal abadi, iaitu syurga. Mana selain pada Al-Quran, mustahil kamu boleh sampai pada syurga, mustahil kamu boleh sampai kepada redha Allah. Cukup dengan Quran kamu akan sampai. Macam kita bila nak pergi ke mana-mana kan, kita buka apa? Waze. Berapa Waze kita buka? 3 ke 4? Berapa buka? 1. Kenapa tak buka 2 kan? Mungkin Waze ni tak betul kan? Kenapa buka 1 je? Cukup 1 kan? Tapi dalam bab agama nak pergi akhirat, kita banyak buka Waze. Waze guru ni lah, Waze guru ni, tapi bukan Quran. Betul? Akhirnya bergaduh. Sebab dia cari benda yang tak cukup, tak menyampaikan ke syurga. Cuba buka surah Al-Isra ayat 9 dan 10. Okey, cuba kita terjemah. Inna hazal Quran, sesungguhnya Quran ini yang Allah kata tadi cukup dan boleh menyampaikan kamu pada kebahagiaan yang abadi. Maka dalam ayat ini Allah kata Quran ini yahdi, yahdi pada memberi hidayah, memberi petunjuk, menunjuk jalan, dillati kepada Hillatin makna ke jalan yang ia aqwam. Ke jalan yang aqwam. Apa makna aqwam? Kalau qawim, qawim makna apa? Qawimun makna lurus. Lurus. Tapi bila aqwam, apa makna? Aqwam. Apa dia? Paling? Dia panggil apa ni bahasa Arab ni? Aqwam. Isim? Tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil menunjukkan apa? Paling. Paling lurus. Ahli tafsir mengatakan aqwam ialah paling lurus. Kalau perkataan paling benar. Kalau hukuman, peraturan paling adil. Kalau kebahagiaan paling bahagia. Apa? Al-Quran. Jadi kalau kamu nak jadi apa ni? Peniaga. Peniaga apa ni? Yang paling berjaya mesti berpandu ke Al-Quran. Sebab tu Allah puji tak peniaga? Allah puji. Apa dia? Peniaga yang macam mana yang Allah puji? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Rijal, peniaga-peniaga yang Allah puji peniaga. Jadi berniaga tak salah. Yang salah ialah berniaga menggunakan agama, menunggang agama. Jadi Allah kata rijal, peniaga-peniaga yang tak pernah dilalaikan mereka oleh peniaga mereka dan jual beli an zikrillah. Zikrillah ni Quran. Masuk waktu solat, dia berhenti, dia tinggal. Sebab dia tahu perniagaannya sampai kat dunia, tapi kalau dia ikut Quran sampai ke akhirat. Jadi kalau nak menjadi peniaga yang terbaik, yang paling berjaya, mesti berpandu ke Al-Quran. Nak jadi apa lagi? Pendakwah. Pendakwah yang paling berjaya, aqwam, mesti Al-Quran. Nak jadi apa lagi? Perdana Menteri. Oh, tak nak Ustaz. Besar tanggungjawab. Nak jadi apa saja, nak jadi seorang bapa yang terbaik, mesti berpandu ke Al-Quran. Nak jadi ibu yang terbaik, mesti berpandu ke Al-Quran. Sebab hanya Quran saja yang menunjuk pada jalan aqwam, paling betul, paling tepat, paling lurus, paling adil, paling baik, paling bahagia. Lawan dia beda. Selagi kamu tak berpandu Al-Quran,
mustahil kamu menjadi terbaik. Mustahil. Sebab tu generasi terbaik siapa? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi ialah generasi aku. Kenapa? Sebab aku dan sahabat berpandukan Al-Quran. Kemudian selepas itu dah semakin kurang nilainya. Okey? Kemudian Quran, apa dia yang Quran bawa? Wa yubasysyirul mu'minin. Quran memberi berita gembira kepada siapa? Orang beriman dan allazina ya'maluna shalihat, yang beramal soleh. Apa berita gembira? Anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang besar. Betul? Siapa yang baca Quran, setiap kali baca Quran dia gembira? Angkat tangan. Setiap kali baca Quran, tengah-tengah saya dia baca Quran, gembira, senyum. Angkat tangan. Gembira ke tak ni? Bercakap benar, sebab Quran mengajar kita bercakap benar. Siapa yang baca Quran gembira? Siapa yang makan gembira? Mana kita ada masalah? Kenapa? Apa masalah kita? Bila baca Quran tak gembira. Sedangkan Allah kata apa? Quran memberi berita gembira kepada siapa? Mana kita belum cukup iman. Kalau kita cukup iman, kita mesti gembira bila baca Quran. Kenapa? Sebab Quran memberi tawaran ajaran kabira. Kita bekerja pagi sampai petang, dapat tak ajaran kabira? Tak dapat. Ajaran kabira ni apa dia? Ganjaran pahala dan syurga kemuncaknya. Kita penat bekerja, tak mungkin dapat syurga. Tapi kita keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, berpuluh-puluh tahun. Penat kan? Tak gembira pun. Dan bila baca Quran, Allah nak tawarkan syurga yang kekal, pun tak gembira juga. Ada masalah ke? Tama-tama baca Quran, semakin baca semakin malas. Betul? Itu lagi teruk tu. Lagi teruk. Sepatut kita gembira dengan Quran. Ustaz, saya dah baca tak gembira. Macam mana saya nak gembira? Apa tanda kita bila baca Quran kita gembira? Apa tanda dia? Kita akan lagi baca banyak. Sebab ada berita gembira setiap ayat, setiap surah, sentiasa. Dan begitulah keadaan Nabi dan para sahabat. Mereka agak-agak baca Quran berapa jam satu hari? Agak-agaklah Nabi dan para sahabat. Nabi baca Quran waktu malam sahaja, ketika solat sahaja. Kan? Dalam satu rakaat berapa surah? 3 surah dalam satu rakaat. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baru di waktu malam. Baru dalam solat. Kita mana lebih gembira? Baca Quran waktu malam ke tidur waktu malam? Mana apa tu? Kita belum cukup beriman. Kemudian Allah beritahu ayat 10. Wa annal lazina, sesungguhnya orang yang la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman dengan akhirat, a'tadna, kami sediakan lahum untuk mereka azaban alima. Okey. Cuba tengok ayat ni. Pertama Allah kata Quran menunjuk ke jalan yang paling apa aqwam? Paling lurus, paling betul, paling tepat, paling adil, paling bahagia. Dan antara berita terbaik Al-Quran ialah membawa berita surga. Tiba-tiba Allah kata orang tak beriman dengan akhirat. Sepatut Allah kata apa? Tak beriman dengan Al-Quran. Faham? Atas ni cerita Quran, bawah cerita tak beriman dengan akhirat. Kenapa? Sakit. Kenapa? Sebab ni Quran menjanjikan apa ni? Surga ni cerita apa? Cerita akhirat.
Quran ni sebenarnya bawa cerita akhirat. Sebab kita percaya pada cerita akhirat dalam Quran lah kita menjadi aqwam terbaik. Kita akan jadi orang paling bertakwa. Sebab kita nak buat dosa takut pasal balasan di akhirat. Dan kita akan berlomba buat kebaikan sebab ajran kabira. Jadi sebenarnya siapa tak beriman dengan Quran bermakna dia tak beriman dengan akhirat. Siapa tak beriman dengan akhirat confirm dia tak beriman dengan Al-Quran. Kerja dunia je itu tanda dia tak beriman dengan akhirat. Maka untuk kalau beriman dengan Al-Quran dan akhirat, Allah janjikan ajran kabira. Kalau tak beriman dengan Al-Quran dan tak beriman dengan akhirat, balasannya azaban. Tengok, Allah buat perbandingan. Yang ni ajaran kabira, ganjaran besar yang sangat kekal abadi. Yang ni azab. Bukan setakat azab, tapi aliman. Jelaskan. Kalau kita tanya, nak yang mana satu? Ajaran kabiran ataupun azaban alimah? Semua jawab ajaran kabira. Tapi tengok realiti kehidupan, manusia kejar yang mana? Manusia kejar azaban alimah. Apa punca? Tak percaya pada akhirat. Apa punca tak percaya pada akhirat? Tak ikut Al-Quran. Sebab tu Allah kata Quran la balaghan. Cukup. Kalau kamu jadikan Al-Quran sebagai panduan, kamu akan jadi terbaik dunia akhirat. Okey. Satu lagi kelebihan Al-Quran, buka surah Al-Yunus ayat 57 dan 58. Lima lapan dan 59. Okey. Tak, 57, 58. 57. Okey. Tengok fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Allah sebut jelaskan. Ayat ni biasa kita tadabbur. Tapi kadang-kadang tak masuk. Cuba tengok. Ya ayuhan nas, wahai. Sekarang Allah, bila Allah sebut manusia termasuk orang kafir. Jadi Quran ni sebenar untuk semua orang. Bukan untuk orang Islam sahaja. Wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang pada kamu satu mau'izah. Apa makna mau'izah? Apa dia? Pengajaran peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang akhirat, tentang dosa, tentang azab kubur. Kalau kamu buat dosa, kamu akan diazab. Jadi Quran pertama fungsinya memberi peringatan. Dan peringatan tu bukan daripada orang biasa, tapi min rabbikum, daripada. Kenapa Allah sebut peringatan daripada Tuhan kamu? Kita dah tahu Quran memang daripada Allah. Jadi sebenarnya tak perlu sebut pun min rabbikum. Kenapa Allah sebut? Orang kafir. Betul? Sebenarnya Allah nak bagi tahu mau'izah ni apa dia ni? Mau'izah ni apa dia mau'izah? Mau'izah ni ialah Al-Quran lah. Al-Quran. Tapi Allah sebut sifat dia satu mau'izah. Sebab orang tak faham Quran ni berkat. Quran ni untuk pelaris, perniagaan. Tak. Pertama lagi Allah kata Quran mau'izah, peringatan. Nak mengingatkan kamu tentang matlamat hidup. Yang kedua, dan peringatan ni daripada Tuhan kamu. Bila daripada Tuhan kamu, pasti akan berlaku. Kalau daripada manusia, amaran daripada manusia mungkin betul, mungkin salah. Mungkin manusia boleh laksana, mungkin tak mampu. Betul? Tapi kalau Allah yang janji, pasti. Sebab dia Rabb. Yang kedua, syifa'un. Penawar. Di sini Allah sebut penawar penyakit apa ni? Penyakit fisudur. Mana Allah tahu, Allah nak bagi tahu penyakit paling bahaya apa dia? Hati. Penyakit apa ni? Penyakit inilah yang menghalang manusia dapat mau'izah. Betul tak? Selagi ada penyakit dalam hati, dia tak akan dapat mau'izah. Quran tu hanya sebagai apa?
sebagai sekadar nak khatam, sekadar nak musabaqah, sekadar alat pelaris, bukan sebagai mau'izah. Jadi Quran nak merawat penyakit dalam hati kamu. Penyakit apa ni? Cinta dunia, dengki, cemburu, dendam, tamak. Okey. Kemudian yang ketiga, syifa. Yang ketiga, apa dah? Hudan. Petunjuk. Apa makna petunjuk? Kalau terjemah bahasa Melayu, hudan petunjuk. Tapi apa makna petunjuk tu? Ha? Tak, Quran adalah sebagai petunjuk. Quran adalah petunjuk. Apa maksud Quran tu sebagai petunjuk? Ha? Petunjuk ni ialah bermakna kita berilmu dan kita beramal dengan ilmu. Itu hidayah. Hidayah kan ada dua. Satu hidayah apa? Taufik. Yang kedua? Pertama hidayah ilmu, hidayah dilalah. Yang kedua hidayah amal ataupun taufik. Jadi hidayah ni bila sebut Quran sebagai petunjuk, iaitu Quran memberi ilmu pada kamu dan kamu amalkan, barulah hidayah. Kalau tak, hidayah itu tak lengkap. Dia panggil hidayah hanya hidayah ilmu. Yang kita nak minta setiap hari 17 kali dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa? Satu ilmu. Yang kedua, supaya ilmu yang kita belajar Allah bagi taufik untuk beramal. Okey. Yang keempat, Quran sebagai rahmat. Apa pula rahmat? Apa makna rahmat? Apa dah? Redha. Rahmat dengan redha lain. Kasih sayang. Rahman dan Rahim daripada perkataan rahmat. Kasih sayang Allah. Mana nampak tak? Semua manusia nak rahmat Allah. Betul? Semua manusia nak kasih sayang Allah. Tapi prosesnya ni proses ni. Sebenarnya ikut tertib ni. Daripada mau'izah kamu dapat peringatan, barulah penyakit kamu terawat. Setelah penyakit kamu terawat dan kamu ikut Al-Quran, barulah kamu dapat petunjuk. Setelah kamu ikut petunjuk Allah, beramal, barulah dapat kasih sayang Allah. Kemuncak proses ni. Jadi mustahil kita minta rahmat Allah tanpa melalui proses ni, dan sumbernya ialah mustahil. Sebab itulah bila orang yang hidup tak berpandu ke Al-Quran, bila ada masalah dia rasa macam Tuhan benci dia kan, Tuhan tak sayang pada dia. Sebenarnya dia yang tak sayang pada Tuhan, dia tak sayang pada diri sendiri. Kalau dia nak rahmat Allah, dia nak kasih sayang Allah, dia bermula dengan jadikan Quran sebagai mau'izah. Jangan baca khatam, baca khatam, lepas tu simpan. Okey, maka ayat 58. Ayat ni biasa kita terdebur, tapi saya nak tekankan sebab kadang-kadang kita tak praktiskan dalam kehidupan kita. Qul, katalah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kurniaan Allah. Apa dia kurniaan Allah ni? Quran tadi yang ada 4 sifat: mau'izah, sifat hudan. Maka Allah suruh Nabi beritahu pada umat dia, wahai Muhammad, bagi tahu dengan Quran sebagai mau'izah, sebagai sifat, sebagai hudan dan sebagai rahmat, dan wabi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Apa pula makna rahmat di sini? Ahli tafsir mengatakan Islam, ada mengatakan iman. Yang ni Quran, yang ni Islam ataupun iman. Maka Allah kata fabizalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, hendaklah apa dia falyafrahu. Lam ni dia panggil lam apa ni? Lamu amar. Lamu amar apa makna dia? Lam perintah. Maka Allah perintah, hendaklah mereka
Yafrahu apa dah? Bergembira. Bergembira dengan apa ni? Bergembira dengan apa ni? Bifadlillah wa birahmatih, iaitu dengan Al-Quran dan dengan iman ataupun Islam. Kenapa kena gembira dengan Quran? Yang tadi kan Quran bawa berita gembira. Bila kita tak gembira, kita belum betul-betul beriman. Sekarang Allah perintah pula, kamu kena gembira dengan Al-Quran. Sebab apa? Allah beritahu sebab. Huwa khairun. Ya? Lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang kamu ke mereka. Kamu ke mereka? Mana tu? Ya. Kalau kamu? Tak. Lebih baik daripada yang mereka. Tengok. Allah tak sebut kumpul apa. Mimma yajma'un. Allah tak sebut kumpul apa. Dari apa yang mereka kumpul, mereka himpun. Agak-agak kumpul apa ni? Kenapa harta Allah tak sebut pun? Kenapa kita terjemah kumpul harta? Sebab tabiat manusia yang paling dia cinta ialah harta. Yang paling dia cinta itulah dia kumpul. Betul? Siapa dia kumpul sampah? Itu kumpul buang. Ini kumpul simpan. Sebab tu Allah mencela orang yang suka kumpul harta. Apa dah? Allazi jama'a malan wa addada. Allah mencela. Dia kumpul harta, lepas tu dia kira. Pagi kira, petang kira. Kira petang salah, kira malam betul. Pagi besok kira lagi, salah lagi. Betul tak? Itu celaka tu. Matlamat dia kira duit, bukan kira pahala. Okey. Jadi wajib tak kita gembira dengan Al-Quran? Wajib. Kenapa? Kenapa? Lebih baik daripada harta. Tapi realiti bercakap benar. Bercakap benar. Mana kita lebih suka bila kita baca Quran, kita faham, dengan kita dapat duit, akaun kita bertambah. Yang mana kita lebih gembira? Baca Quran faham? Satu hari berapa ayat faham? Satu hari berapa ayat? Tak apalah. Sebulan berapa ayat kita faham, dan sebulan berapa duit kita tambah. Oh, banyak ni. Lama nak kira ni. Nampak tak? Itulah beza. Sebab itulah beza sahabat. Beza sahabat. Sahabat bila dapat Quran, dia buat apa? Tak ada yang ni. Bila dapat Quran, dia bagi. Dia bukan kumpul. Betul tak? Dia kumpul juga, tapi kumpul di akhirat. Sahabat bila dapat Quran, dia tak ada ini. Dia infak. Betul tak? Tapi kita kadang-kadang dah belajar tadabbur, kumpul pun sama naik. Bukan sama naik yang tu lah. Yang ni naik sikit-sikit kan. Satu ayat, 3 ayat. Itu pun tak hafal-hafal pun. Berapa surah dah tadabbur? Berapa ayat dah kita dah hafal? Betul tak? Lepas tu kalau hafal pula rasa, ya Allah, beratnya, malasnya. Tapi kalau buat kumpul duit, sampai mati. Sampai ada 3 penyakit serangkai. Kan? Jadi saya nak tegaskan, siapa yang tak gembira bila dia baca Quran, bila dia faham Quran, bila dia hafal Quran, dia ada penyakit dalam hati. Muhasabah diri. Sebab Allah kata kamu kena gembira. Sebab Quran lebih baik pada harta. Macam mana kamu lebih suka dapat duit daripada dapat Al-Quran? Hati kamu ada masalah. Muhasabah. Okey, kita balik pada ayat kita. Dan Allah kata Quran ni sebagai apa? Satu kifayah, cukup. Jangan cari benda yang lain. Bukan tak boleh cari. Tapi kalau kamu nak bahagia, cukup dengan Quran. Kamu nak paling baik, cukup dengan Quran. Kamu nak paling mulia akhlak, cukup dengan Al-Quran. Tapi bukan untuk semua. Quran ni cukup ni bukan untuk semua. Hanya untuk orang tertentu. Liqaumin, untuk kaum yang abidin. Apa dia? Sentiasa beribadah. Boleh?
Tengok Allah guna perkataan abidin. Apa makna abidin? Dia kalau bahasa Arab dia panggil apa ni? Isim? Isim fa'il menunjukkan apa? Dia macam ni. Kalau orang tu menuliskan, dia menulis jarang-jarang, yaktubu ar-risalah. Yaktubu ar-risalah. Fa'il mudhari', dia menulis surat. Tapi kalau dia sentiasa menulis buku, apa perkataan yang sesuai? Katibun. Katibun isim fa'il menunjukkan apa? Sifat menulis tu memang dah sebati dengan dia. Sebab tu di sini Allah tak kata liqaumin ya'budun, bagi kaum yang menyembah, dalam bentuk fa'il mudhari'. Sebab fa'il mudhari' tu menunjukkan bukan berterusan. Tapi Allah guna perkataan isim fa'il abidi, makna sifat beribadat dah sebati dengan dia, dah menjadi darah daging dia. Okey. Jadi siapa ni? Siapa ni yang menjadikan Quran cukup untuk hidupnya? Siapa? Orang yang memang kaki ibadat. Kaki ibadat. Dan kaki ibadat ni mesti berdasarkan Al-Quran. Ada juga orang ibadat, suka beribadat tapi jahil. Itu tak termasuk. Dia ibadat di sini ada kaitan dengan ilmu. Sebab apa? Sebab Quran cukup baginya. Quran tu ada sebagai panduan. Okey? Sekarang ramai tak beribadat tapi bukan berpandu pada Al-Quran. Sebab itulah orang macam ni yang amalan dia tak berpandu Al-Quran. Dia tak cukup dengan satu guru. Dia tak cukup dengan satu buku. Ambil sana, ambil sini kan. Last sekali, mimpi. Waktu tak cukup mimpi, saya tak kira kan. Dia banyak sumber dia. Tapi kalau dia ambil Quran, sumbernya Quran wal hikmah. Satu je. Boleh faham? Dan bila sebut ibadat ni, adakah solat sahaja? Tak. Apa dalil? Ibadat ni adalah merangkumi semua. Apa dalil? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa definisi ibadat yang paling tepat? Kalau ikut orang Melayu, ibadat solat, puasa, haji, zakat. Kan? Itu ibadat Melayu. Tapi ibadat definisi dalam Al-Quran pada? Cakaplah Arab. Kullu ma yuhibbullahu wa yardahu. Apa saja yang Allah redha, apa saja Allah cinta, dia adalah ibadat. Senyum pada orang, ibadat tak? Kutip sampah tengah jalan, ibadat tak? Ibadat. Menyakiti hati orang, ibadat tak? Dosa. Dia solat tapi menyakiti hati orang. Sebenarnya dia bukan beribadat, dia membatalkan ibadat solatnya. Betul? Kan ada kisah wanita kaki solat, kaki puasa, kaki sedekah, tapi ahli neraka. Sebab apa? Sebab ibadatnya tak mencegah kemungkaran. Okey? Bolehkah semua pelajar bagi masa fokus kepada Al-Quran? Kenapa? Sebab Quran la balaghan kifayah. Jangan yang Quran yang mencukupi segala-gala. Yang Quran ni lah dia bagi masa sikit, hujung minggu je, jangan. Yang serba tak cukup, dia bagi masa setiap hari. Okey. Lepas tu ayat seterusnya, wa ma arsalnaka, dan tidak arsalnaka, kami utuskan engkau. Ayat ni biasa kita dengar ni. Tidak kami utuskan engkau illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk apa maksud sekalian alam? Apa maksud sekalian alam? Apa saja selain pada
Allah. Kullu ma siwallah. Termasuk tak orang kafir? Okey, soalan dia. Adakah Nabi ini diutuskan untuk membawa rahmat kepada orang kafir yang memusuhi Allah? Ha? Kenapa nak bagi rahmat pada orang yang memusuhi Allah? Faham soalan? Wakil jawab. Lil alamin termasuk orang kafir kan? Mereka ni menentang Allah, menentang Rasul. Macam-macam dia rancang untuk jatuhkan Islam, untuk hancurkan dan nak bunuh Nabi dan para sahabat kan. Tiba-tiba Nabi nak bagi rahmat pada dia. Macam mana tu? Siapa nak jawab? Apa dia? Pembawa berita gembira kepada musuh. Yalah, kalau kepada orang beriman kita faham. Tapi sekarang bila sebut alamin, termasuk orang alamin, masuk tak Abu Jahal? Masuk tak Firaun? Mana masuk? Nabi mana sempat dengan Firaun? Nabi tak kenal Firaun. Ini Quran untuk umat Nabi Muhammad kan? Mana untuk Firaun tu rahmat kitab daripada Nabi Musa alaihissalam. Apa dia? Sebab Allah tu bersifat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman tu untuk semua sekali. Okey, macam mana rahmat Nabi kepada orang kafir? Nabi berdakwah. Walaupun orang kafir, walaupun mereka menentang Allah, walaupun mereka balik batu pada Nabi, rahmat Nabi apa dah? Tetap pergi berdakwah, tetap berdoa kepada mereka. Dan rahmat Nabi kepada orang kafir apa dah? Orang umat Nabi Muhammad tidak diazab macam umat dahulu. Umat dahulu kaum Nabi Nuh, apa Allah buat? Tenggelam lemas, seorang pun tak tinggalkan. Yang kafir semua mati. Umat Nabi Musa semua lemas, seorang pun tak selamat. Kaum Samud, seorang pun tak selamat. Bani Israel dijadikan kera dan tapi umat Nabi Muhammad ada tak Allah azab? Jadi kera ke, tenggelam lemas, banjir besar ke? Ada? Tak ada. Yang ada umum. Itu adalah bentuk rahmat Nabi kepada orang kafir. Bahkan dalam surah Al-Isra, cuba buka surah Al-Isra. Kita ambil bahagian akhir. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Maksud apa? Cuba terjemah. Wa ma kunna, dan tidaklah adalah kami mu'azzibina, mengazab mana-mana kaum sehinggalah kami utuskan rasul. Maknanya orang-orang kafir tak diazab. Sebab apa? Sebab Allah kata jangan, sehingga kami utuskan rasul. Menunjukkan rasul ni membawa rahmat pada mereka. Okey. Tapi dalam ayat ni juga ada orang pertikaikan, ada orang persoal. Tengok Allah azab orang kafir setelah rasul diutuskan. Betul? Betul? Allah azab orang kafir setelah rasul diutuskan. Jadi seolah ayat ni, kalau Allah tak utuskan rasul, orang kafir tak diazab. Tapi bila rasul diutuskan, mereka diazab. Jadi seolah penyebab mereka diazab ialah sebab diutuskan rasul. Macam mana nak jawab? Haji Syuhair boleh jawab. Siapa nak jawab? Jawab lagi. Kalau Allah azab, tak, sebenarnya Allah azab ni sebab rasul diutuskan ataupun sebab mereka menolak rasul tu?
Ha. Jadi bukan sebab utusan Rasul tu, tapi sebab mereka menolak Rasul. Ha. Dan tengok dalam surah apa ni? Yang Allah kata kami tak akan azabkan orang-orang kafir selagi mana engkau ada bersama mereka. Surah apa ingat? Cuba buka. Saya ingat surah apa dah? Bukan. Lagi. Tukar yang lain. Surah apa? Wa anta fi. Al-Anfal tu. Al-Anfal. Tengok rahmat Rasul kepada orang-orang kafir. Cuba terjemah. Wa ma kana Allah. Dan tidaklah Allah liyu'azibahum. Tidaklah Allah pasti mengazab mereka ni orang musyrik Mekah. Wa anta fihim. Sedangkan engkau, subhanallah. Jadi orang musyrik Mekah ni menyakiti Nabi, menyakiti sahabat, bahkan ramai sahabat yang dibunuh kan. Tapi Allah turun tak azab kepada orang kafir musyrik Mekah? Tak. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersama. Jadi penghalang azab turun pada mereka ialah Rasulullah. Itu rahmat. Kemudian wa ma kana Allah. Dan tidaklah Allah mu'azibahum. Dan Allah juga sekarang Nabi dah ada ke masih ada ke dah mati? Sekarang saya tahu dah, dah tahu jawapan. Nabi dah tak ada kan? Tapi ada tak tempat-tempat yang sepatut Allah turunkan azab tapi belum Allah turunkan? Apa pula sebab? Wa ma kana Allah, dan Allah tidak mengazab mereka orang-orang kafir wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka beristighfar kepada Allah. Hum ni ada dua pendapat. Pertama, selepas Nabi wafat, orang kafir tak diazab juga sebab orang kafir bertaubat. Satu. Yang kedua, orang kafir tak diazab sebab apa? Nabi dah wafat, sebab orang beriman sentiasa beristighfar kepada Allah. Sebab itulah bila Nabi keluar dari Mekah, Allah turun tak azab pada orang Mekah? Bila? Dalam peperangan Badar. Tahun berapa tu? Tahun berapa? Khalif. Peperangan Badar. 3 ke 4 lah? 2. Betul dah 2. Mana berapa jarak lepas Nabi keluar Mekah? 2 tahun je. Nabi keluar je, Allah azab orang musyrikin Mekah dengan cara paling hina, iaitu mereka kalah dalam peperangan pertama dan ramai pembesar mereka mati. Okey. Jadi rahmat Allah melalui Rasul ni ada 2. Rahmat Allah kepada alamin melalui Rasul ada 2. Pertama, cuba balik pada ayat tadi. Pertama apa dia? Ni. Rahmat Allah melalui Rasul ada 2. Satu, akhlak. Yang kedua, syariat. Okey, apa contoh? Melalui akhlak Nabi, orang kafir pun dapat rasa rahmat Nabi. Apa dia? Antaranya Al-Amin. Orang kafir menumpang tak untuk simpan barang kepada sifat Nabi? Al-Amin. Bila tu? Masa sebelum dilantik sebagai Rasul ataupun sampai selepas? Selepas pun mereka simpan barang pada Nabi. Sebab apa? Akhlak Nabi. Jadi itu juga mentafsir rahmat Nabi kepada orang kafir. Dan Nabi pergi ke Taif. Nabi berdakwah kepada orang Mekah kan berapa lama?
Walaupun orang Mekah tolak, ramai sahabat kena tangkap, kena bunuh. Tapi Nabi terus berdakwah pada mereka. 13 tahun. Sebab apa? Sebab apa? Sebab rahmat. Kalau tak ada, Nabi tak ada rahmat, Nabi tinggal lama. Dah setahun Nabi tinggal je. Betul tak? Kemudian Nabi berjalan kaki lagi pergi ke Taif. Hanya untuk apa? Ada kepentingan, ada jemputan, ada bayaran, ada hotel, ada makan. Risikonya apa? Dan pergi pula berjalan kaki. Besar tak? Berat tak? Tapi kenapa Nabi pergi? Kalau orang Melayu kata apa? Cari penyakit kan? Cari penyakit. Nabi pergi sebab rahmat. Dan sebab itulah bila orang Taif baling batu, malaikat bukit datangkan Malakul Jabal. Datang nak bantu Nabi dalam hadis yang sahih. Dia kata, aku boleh hempap orang Taif dengan dua bukit di Mekah. Biar mati mereka. Aku bersedia. Cakap je bila-bila masa. Anytime, anywhere. Kalau Nabi kata, okey, salah tak Nabi? Tak. Memang patut tak? Orang Taif dibinasakan. Tapi kenapa Nabi biarkan? Sebab rahmat. Apa kata-kata Nabi? Nabi cakap apa? Nabi tak pernah cakap bahasa Melayu. Cakap Cuba keluarkan. Kena hafal hafal. Bukan. Lain. Okey. Hadis ni panjang. Saya ambil petik ni je kata-kata Nabi yang menunjukkan betapa rahmatnya Nabi pada siapa ni? Pada orang Islam ke orang kafir? Orang Islam yang sanjung Nabi ke orang Islam yang baling batu sampai berdarah. Tapi hati Nabi tengok. Bila malaikat bukit menawarkan untuk hancurkan orang Taif, Nabi kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Dia boleh baca 3. Muluk, Malik, Malak. Baca. Wakil baca. 5. Malaku ke malaki? Malaki, kenapa ki? Sebab lam harfu jar. Kenapa baca Malik? Kenapa baca Malik? Maliki. Kenapa tak baca Mulk? Kalau Mulk mana apa? Raja. Kenapa tak baca Malik? Lam baris bawah. Raja. Yang ni siapa ni? Malaikat. Bila malaikat kalau seorang, malak. Dalam Quran Allah sebut, Qul yatawaffakum malakul maut. Okey. Nabi berkata kepada malaikat Jabal. Dua qiraah. Bahkan arju. Jangan hempak mereka, jangan binasa mereka. Bahkan aku mengharap an yukhrijallahu. Aku harap semoga Allah mengeluarkan min aslabihim, dari tulang subi mereka yang baling batu pada aku tu, orang yang ya'budullaha wahdah. Keluar orang yang ada juga yang sembah Allah yang esa dan tidak bersyirikkan dengan Allah sesuatu pun. Tengok harapan Nabi. Mereka tolak, mereka baling batu, mereka kufur. Tapi kalau kamu binasakan, mereka pun tak beriman, zuriat mereka pun tak ada sebab mereka mati. Harapan Nabi apa dah? Jangan binasakan mereka. Mungkin mereka tak beriman, tapi mungkin zuriat mereka nak beriman. Mungkin cucu mereka. Tengok rahmat Nabi. Kita tak fikir masa sampai tahap tu, betul tak? Kita yang hidup pun kita tak berdakwah. Jangan fikir anak cucu dia. Betul tak? Jadi kita sebenarnya ada rahmat ke tak ada? Ada ke tak ada? Jangan jawab. Nanti malaikat catik ni. Macam beza je dengan hati. Okey? Jadi ambil pengajaran. Dan bila Nabi apa orang musyrikin Mekah tak buat pada Nabi? Macam-macam kan? Hina Nabi letak isi perut unta, halang nak kerja dakwah Nabi,
bunuh sahabat-sahabat Nabi, kepung Nabi, pulau Nabi 3 tahun, sampai Khadijah pun mati kelaparan. Betul tak? Tapi bila Nabi buka balik kota Mekah tahun 8 Hijrah, apa Nabi buat pada orang Mekah yang masih tak beriman? Ramai yang beriman kan, yadkhuluna fi dinillahi, tapi ada segelintir yang tak beriman. Apa Nabi buat? Sepatut Nabi buat apa? 13 tahun mereka menentang Nabi, mereka menghina Nabi, mereka membunuh sahabat Nabi. Sepatut Nabi buat apa? Balas. Dan tak salah pun. Tapi Nabi kata apa? Izhabu fa'altumut tulaqa. Pergi dan kamu bebas. Sebab apa? Langsung dah ada dendam. Sebab rahmatan lil alamin. Dan di Madinah ada seorang manusia paling jahat dengan Nabi. Kerja dia pagi, petang, siang, malam fitnah Nabi, buat jahat pada Nabi, nak hancurkan Islam daripada dalam. Siapa nama orang tu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik. Tapi bila dia mati, Nabi solat jenazah pada dia. Dan Umar tegur dia. Umar kata apa? Ya Rasulullah, innahu munafik. Dia munafik. Nabi cakap apa? Siapa tahu? Nabi cakap apa? Masa tu belum turun ayat melarang Nabi solat pada orang munafik. Nabi kata apa? Nabi cakap Arab lah, saya terjemah. Nanti dia perkena ustaz pula. Ustaz mana ada Nabi cakap Melayu? Nabi cakap dan diterjemah. Nabi kata, wahai Umar, akhir anni. Jangan cakap. Jangan halang aku. Kalau aku tahu setelah aku istighfar 70 kali pada Abdullah bin Ubay, Allah tak ampunkan, dan Allah akan ampunkan pada kali ke-71, aku akan ampun dia untuk 71 kali. Siapa tu? Abdullah bin Ubay. Kenapa tu? Sedangkan Abdullah bin Ubay yang fitnah Aisyah berzina, kan? Dialah bapa fitnah, bapa segala-galanya. Tapi Nabi bila minta ampun, sampai tahap Nabi nak Abdullah bin Ubay diampunkan oleh Allah. Sebab apa? Rahmatan. Cuba muhasabah diri kita. Kita tak buat kerja dakwah pun. Tapi apa sikap kita pada orang kafir? Apa sikap kita pada orang Islam yang tak beriman? Kita tak buat apa-apa kan? Sebab apa? Hati kita belum ada. Kita banyak relax ke banyak buat kerja dakwah? Banyak relax. Banyak makan ke banyak tadabbur Al-Quran? Tak payah jawab. Banyak makan lah, betul tak? Makan 3 kali sehari, tadabbur? Makan pula rasa sedap kan? Bila tadabbur rasa? Ni dekat-dekat nak habis. Rasa makin seronok ke masih makin Okey. Muhasabah diri. Kita balik pada ayat kita. Saya nak sebut. Satu lagi, Nabi dapat rahmat ni sampai boleh luar biasa rahmat Nabi kepada orang kafir, kepada orang beriman tak payah cakap. Kepada orang kafir, kepada orang munafik sangat luar biasa. Dari mana Nabi dapat rahmat ni? Dari mana Nabi dapat rahmat? Soalan dia. Daripada Allah melalui apa dah? Al-Quran. Sebab Quran adalah rahmah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. Cuba buka buka surah Ali Imran 159. Kita pun dah tadabbur yang ni, tapi kadang-kadang kita tak praktis. Cuba. Fabima rahmati minallah. Maka terjemah. Fa maka ba dipanggil apa ni? Ba apa ni? Ba sababiyah. Tengok Allah nak beritahu, kamu boleh rahmat pada walaupun pada musuh kamu. Sebab apa? Dengan sebab rahmat daripada Allah. Nabi dapat rahmat daripada Allah melalui apa dia? Melalui Al-Quran. Sebab itulah sebelum turun Al-Quran, Nabi bawa tak rahmat tu kepada masyarakat Arab? Tak ada. Walaupun hati Nabi kesian, tapi tak ada. Sebab belum ada Al-Quran. Maka dengan sebab rahmat daripada Allah lah lintah. Apa makna lintah? Orang Melayu tak jarang dengar lintah. Yang biasa dengar lin. Mak lin kan? Mak lin apa makna? Oh, mak lembut kan? Lembut. Macam mana rupa mak lembut? Tak tahu. Apa dia?
mak lembut. Kalau kita bagi sempurna, ramai mak lembut. Okey. Lintah apa makna? Engkau berlemah lembut. Nabi boleh berkasih sayang. Orang maki pun Nabi boleh senyum. Sebab apa? Sebab rahmat daripada Allah. Kita ni kadang-kadang dengan siapa? Dengan orang Islam pun tak boleh senyum. Dengan anak kita pun tak boleh. Dengan suami pun, dengan isteri pun tak boleh berkasih sayang. Sebab apa? Tidak ada rahmat. Kenapa tak ada rahmat? Sebab tak ada Al-Quran dalam hati kita. Dan Allah kata, kalau wala kunta fazzan, dan kalau kau ni fazzan apa dah? Keras. Ghalizal qalbi. Fazzan tu apa? Kasar. Kasar dari segi apa? Fizikal, mulut, tangan, tampar, kaki tendang, sepak kucing kan? Bunuh lipas. Sikit-sikit bunuh, sikit-sikit spray kan? Kalau lepas tahu kita selalu solat lambat kan, lepas spray kita kan? Okey. Kalau engkau kasar, ghalizal qalbi, hati keras, apa akan berlaku? Lam faddu min haulik. Semua, bukan Abu Jahal je, Umar pun tak akan masuk dekat, Abu Bakar pun tak akan masuk dekat. Sebab apa? Kasar. Makna apa tu? Nabi ni orang hebat. Kalau kasar pun orang tak masuk dekat. Orang macam kita bukan Nabi, bukan hebat, tiba-tiba kasar, apa jadi? Janganlah kan. Cakap sikit kasar, bertindak sikit kasar, lepas tu geram, orang tak terima dakwah kita. Pekak ke? Padahal orang tengok muka kita pun dah meluat. Datang lagi muka ni. Kemudian Allah kata fa'fu anhum, maafkan mereka. Kesalahan mereka, maafkan mereka, dan minta ampun lagi untuk mereka. Kalau mereka menentang engkau, mereka berdosa, jangan maki, tapi wastaghfir lahum. Kepada musuh kita, kita minta, ya Allah, ya Islam lah, ya Allah ampunlah dosa mereka. Mungkin mereka belum nampak kebenaran kan. Wasyawirhum, dan bila ada mesyuarat, minta pandangan mereka, walaupun mereka ada kesilapan, ada kelemahan, jangan pinggirkan mereka. Fil amri fa iza azamta, apabila kamu telah berazam untuk melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, serah pada Allah, jalan, jangan takut. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Okey. Last, cuba keluarkan hadis tu. Nak bagi tahu siapa yang tidak ada rahmat, lawan dia apa? Syaqiyun, hati dia keras. Siapa yang mulut kasar, tangan kasar, kaki kasar, percayalah hati dia sedang bermasalah. Hati dia keras, hati dia mati. Cuba buka hadis tu. Syariat. Okey. Okey. Ini pasal akhlak dulu. Tak habis lagi. Pasal syariat nanti ya. Okey. Sahabat-sahabat Nabi geram. Sebab orang musyrikin Mekah, orang musyrikin Madinah, Yahudi asyik duk hentak Nabi, kutuk Nabi, kacau Nabi kan. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doalah yang tak baik pada mereka, bagi padam muka mereka. Tengok jawapan Nabi. Qal inni lam ub'as, sesungguhnya aku lam ub'as, tidak diutuskan sebagai la'anan. Aku tidak diutuskan untuk melaknat orang, untuk berdoa tak baik pada orang. Itu bukan tugas aku. Habis tugas aku beda. Wa innama bu'istu rahmatan. Kalau Nabi doa supaya Allah hancurkan orang Mekah, Allah makbul tak? Tapi Allah, Nabi bukan la'an, tapi Nabi rahmatan. Tengok. Janganlah kita sambut maulid Nabi, tapi perangan kita dengan Nabi, langit dengan bumi. Kan? Nabi rahmat, kita mencelakakan orang, menyesatkan orang. Okey, hadis lain. Hadis sahih Muslim. Antara rahmat Nabi juga ialah daripada Jarir bin Abdullah. Pelajar-pelajar catat lah. Sebab ada ini pendek-pendek je.
Kena cepat menulis. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Hadis ini pendek je. Man lam yarhamin nasa la yarhamuhu Allahu azza wa jalla. Pendek je. Apa maksud? Man, siapa? La yarhamin nas, siapa yang tidak merahmati manusia, siapa tak kasihan pada manusia. Bila sebut manusia termasuk tak orang kafir? Ya, rahmat pada orang kafir ialah kita pergi sampaikan kebenaran. Siapa yang tidak merahmati manusia, kesannya apa? Allah tidak merahmatinya. Subhanallah. Mana lebih besar musibah? Orang tak dapat rahmat kita dengan kita tak dapat rahmat Allah. Mana musibah besar? Kita tak dapat rahmat Allah. Jadi kesan supaya kita tidak ditimpa musibah, tak dapat rahmat Allah, maka kita kena apa? Kena rahmat orang. Macam mana rahmat orang? Sampaikan kebenaran. Kita tengok orang lapar, kita bagi makanan. Tapi tengok orang tak solat, kita tak kata apa-apa, kan? Jadi kita kena rahmat kita lebih luar biasa, iaitu sampaikan ilmu kebenaran. Boleh? Dah tulis? Man la yarhamin nasa la yarhamuhullahu azza wa jalla. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, ada yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Abul Qasim, aku mendengar Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi SAW yaqul, dengar Nabi kata, la tunza'u ar-rahmatu illa min syaqiyyin. Hadis ini pun pendek. Terjemah, la tunza'u, tidak dicabut rahmat itu illa, kecuali min syaqiyyin, kecuali daripada orang yang celaka. Apa maksud? Siapa yang kasar, siapa yang keras, makna apa? Dia memang celaka. Allah dah cabut rahmat daripada hatinya. Mulutnya kasar, tangannya kasar, makna apa tu? Dia orang celaka. Allah dah tarik rahmat daripada hatinya. Okey, la tunza'u ar-rahmatu illa min, 4 patah je. Boleh hafal sekarang? Dah hafal dah? Yang atas ni? Belum. Ada satu lagi hadis, irhamu man fil ardi, hadis sahih juga. Rahmatilah orang yang di bumi ataupun makhluk di bumi, pasti Allah di langit akan merahmati kamu. Contoh, benda simple je. Kita bukan setakat kita rahmat pada orang. Kalau kita rahmat pada binatang pun Allah bagi rahmat pada kita. Kita rahmat pada binatang pun Allah rahmat pada kita. Contoh, wanita pelacur, dia rahmat kepada apa? Anjing. Dengan hanya seteguk, Allah rahmat tak pada wanita itu? Allah ampunkan dosa dia dan Allah masukkannya surga. Hanya merahmati binatang. Cuba bayangkan kita rahmat pada orang, pergi mengajar orang, pergi bagi ilmu pada orang, lagi Allah merahmati kita dan Allah masukkan kita ke surga. Tengok lelaki dalam surah Yasin. Dia datang daripada hujung kota. Untuk apa? Sebab apa? Kenapa sanggup jalan jauh? Risikonya mati. Sebab apa? Rahmat dalam hatinya. Dan akhirnya dia dibunuhkan. Allah kata apa? Waqila dukhulil jannah, masuk syurga. Dia rahmat pada orang, Allah rahmat padanya dengan masukkannya ke syurga. Okey, cukup rahmat dari segi syariah akan datang. Ada soalan? Kumpul harta yang dibenarkan. Jadi kalau kumpul harta untuk memberi manfaat kepada agama dan mendekatkan diri kita kepada Allah, tak salah. Oh, dia sebenar, emergency yang sebenar di mana? Di dunia ke di akhirat? Kadang-kadang kita fikir emergency kan kalau mati. Kita lupa emergency yang paling bahaya dalam kubur, betul tak? Tengok-tengok tak cukup bantuan. Dan emergency di padang mahsyar berapa lama? 50,000 tahun lagi tak cukup. Siapa nak bantu? Duit kita. Pasal kat dunia ni jangan risau. Sebab apa? Kita susah macam mana pun mesti ada orang bantu, betul tak? Dan kalau miskin ada baitul mal, ada duit zakat. Jangan risau.
InsyaAllah masa depan kita selepas mati. Okey. Bolehlah hadis sahih tu. Ya Abul Qasim. Nanti Ustaz cek sebab apa dia panggil Abul Qasim. Okey? Ada soalan lain? Tak ada. InsyaAllah lepas kita keluar ni, hati kita semuanya lembut je. Jadi hati lin. Bukan maklin qalbul lin. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal